Kisah luar biasa juru rawat New York yang berkahwin dengan jejaka Malaysia. Bagaimana sebuah pulau mengubah keluarga Amerika. Ada seorang wanita Amerika yang menjemput ibu bapanya melawat Malaysia, dan hubungan keluarganya berubah sepenuhnya. Hari ini, kami akan berkongsi kisah seorang gadis dari New York. Beliau telah putus hubungan dengan ibu bapanya selama 3 tahun, hanya karena berkahwin dengan seorang jejaka Malaysia. Mengapa mesti Malaysia? Soalan ini adalah punca ibu bapanya menentang perkahwinannya selama berbulan-bulan. Akhirnya, kedua-dua pihak berkeras, menyebabkan keheningan yang panjang. Tetapi apabila beliau hamil, beliau menguatkan semangat dan menjemput ibu bapanya ke Malaysia. Reaksi ibu bapanya, sebaik sahaja menjejakkan kaki di tanah Malaysia, sama sekali tidak dijangka. Lama-kelamaan, ibu bapanya pula yang memberikan cadangan yang lebih mengejutkan. Apakah yang mengubah hati ibu bapa yang sebelum ini menganggap Malaysia hanyalah tempat yang berbahaya dan penuh kerisauan? Marilah kita saksikan pengalaman menakjubkan beliau. Nama saya Amy. Saya dilahirkan di New York, Amerika Syarikat, dan menjalani kehidupan yang bebas dan bertenaga. Sejak kecil, saya suka mengembara dan ingin tahu tentang dunia yang luas. Kemana sahaja saya pergi, saya sentiasa menjadi tumpuan. Ibu bapak saya juga sangat berbangga dengan saya. Dengan pencapaian akademik yang cemerlang, saya memasuki universiti ternama dan menikmati kehidupan kampus. Pada tahun kedua universiti, saya menyertai program pertukaran budaya antara bangsa. Di sana, saya bertemu dengan Jun Jie, seorang pelajar pertukaran dari Malaysia. Sejak pertemuan pertama, saya merasakan aura istimewa dalam dirinya. Matanya dalam, beliau kelihatan tenang dan tidak banyak bercakap. Tetapi apabila beliau ingin menyatakan sesuatu, beliau akan menyampaikannya secara langsung dan mengesankan. Walaupun personaliti kami bertentangan, itu pula yang menjadi daya tarikan bagi saya. Kami diletakkan dalam kumpulan yang sama untuk proyek kumpulan pertama. Saya kagum dengan ketelitian dan rasa tanggung jawab Jun Jie. Daripada mengumpul data hingga menyediakan laporan, beliau memberikan perhatian yang mengejutkan terhadap setiap perincian. Pada mulanya, karena perbedaan budaya yang besar, kami berhati-hati antara satu sama lain. Junje belum terbiasa dengan budaya Amerika, dan pemahaman saya tentang budaya Malaysia hanya terhad kepada menara berkembar Petronas atau nasi lemak. Tetapi selepas beberapa kerjasama, kami semakin mengenali antara satu sama lain. Keprihatinan halus yang ditunjukkan oleh Junjie dan cinta beliau terhadap keluarga sangat menarik bagi saya. Pada awal perhubungan, banyak perkara yang perlu kami pelajari. Junjie mengajar saya bahasa Melayu, dan saya pula menunjukkan kepadanya kebebasan budaya Amerika. Semasa dating, kami sering terkejut dengan perbezaan dalam tingkah laku kami. Junjie senantiasa menunggu saya mula makan terlebih dahulu, dan beliau berpendapat bahwa membuka pintu untuk saya adalah perkara biasa. Pada mulanya, saya rasa pelik dengan tindakannya. Tetapi tidak lama kemudian saya paham bahwa itu adalah keprihatinan yang datang dari hati beliau. Yang paling mengesankan ialah cara Junjie bercakap tentang keluarganya. Setiap katanya mencerminkan rasa hormat dan tanggung jawab terhadap ibu bapanya. Bagi saya, yang dibesarkan dalam budaya Amerika, yang mementingkan individualisme, ini adalah pengalaman baharu. Saya menikmati nasi lemak, laksa, dan satai bersama rakan-rakan Malaysia Junjie. Persahabatan yang erat di antara mereka juga sangat mengagumkan. Apabila kami berada di tahun ketiga, hubungan kami semakin mendalam. Saya memperkenalkan Junjie kepada ibu bapak saya. Pada mulanya, suasana agak janggal. Tetapi sikap Junjie yang merendah diri dan sopan meninggalkan kesan yang baik kepada ibu bapak saya. Mereka memuji beliau sebagai pemuda yang berbudi bahasa dan ikhlas. Apabila saya berjumpa ibu bapak Junjie melalui video call, saya sangat gementar. Tetapi sambutan mesra mereka membuatkan saya berasa tenang. Menjelang tamat pengajian, kami terpaksa menghadapi cabaran dunia sebenar. Junjie perlu kembali ke Malaysia, manakala saya akan memulakan kerjaya di New York. Tetapi kami tidak mau melepaskan hubungan ini. Jadi, kami memutuskan untuk memulakan perhubungan jarak jauh. Long Distance Relationship, LDR. Beberapa bulan pertama sangat sukar. Perbezaan masa 12 jam menyukarkan kami untuk bercakap, berkongsi kehidupan seharian juga terhad. Apabila Junjie sibuk memulakan pekerjaan baharunya di Malaysia, kami kadang-kadang tidak berhubung selama beberapa hari. Setiap kali ini berlaku, saya berasa cemas dan sunyi.
Tetapi kami mengatasinya dengan kepercayaan antara satu sama lain. Panggilan video setiap hujung minggu adalah talian hayat kami. Kami berkongsi kehidupan harian kami dengan terperinci, menonton film bersama, dan makan bersama. Junjie akan merakam video perubahan musim di Malaysia untuk saya, dan saya pula berkongsi pelbagai pemandangan New York dengan beliau. Kami bertemu kira-kira 2 kali setahun. Kegembiraan bertemu semula di lapangan terbang, dan kesedihan berpisah berulang kali. Tetapi kami mengekalkan cinta ini. Perhubungan jarak jauh selama 4 tahun sangat sukar. Apabila saya melihat rakan-rakan meluangkan masa bersama pasangan mereka, saya berasa sangat cemburu. Kadang-kadang saya menangis apabila menghadapi saat-saat penting seorang diri. Kesunyian semasa cuti seperti Thanksgiving atau Christmas tidak dapat diungkapkan. Tetapi, saya bertahan dengan membayangkan masa depan bersama Junji. Sepanjang tempo ini, minat saya terhadap kehidupan di Malaysia juga semakin meningkat. Junjie menceritakan kepada saya tentang Malaysia. Sama ada teknologi dan budaya yang berubah dengan pantas, atau budaya komuniti yang mesra. Semuanya menarik bagi saya. Saya mulai berpikir, saya ingin mencoba tinggal di Malaysia suatu hari nanti. Akhirnya, apabila Junjie melamar, saya menerima tanpa teragak-agak. Dalam 7 tahun yang lalu, kami sudah cukup mengenali antara satu sama lain dan membina kepercayaan. Cinta kami menjadi lebih kuat melalui perhubungan jarak jauh dan kesukaran yang kami atasi bersama. Ini adalah bukti terbaik bagi hubungan kami. Tetapi apabila saya memberitahu ibu bapak saya tentang perkawinan dan rancangan untuk berpindah ke Malaysia, reaksi mereka sama sekali tidak dijangka. Pada mulanya, mereka kelihatan gembira. Mereka berkata Junje adalah orang yang baik. Dan selepas 7 tahun berkawan, kami pasti mengenali antara satu sama lain. Tetapi apabila saya menyebut rancangan untuk berpindah ke Malaysia, suasana berubah serta-merta. Malaysia. Mengapa? Mengapa perlu berpindah ke Malaysia yang begitu jauh? Nada bapak saya penuh kebingungan dan kerisauan. Ibu saya juga sama. Tak boleh ke Junjie bekerja di sini? Kenapa anak kita perlu pergi ke tempat yang begitu jauh? Saya coba menjelaskan bahwa keluarga dan kerjaya Junjie berada di Malaysia. Saya juga memberitahu mereka bahwa saya sendiri berminat dengan budaya Malaysia dan ingin mencabar diri saya dalam persekitaran baharu. Tetapi kerisauan ibu bapak saya semakin mendalam. Beberapa hari kemudian, bapak saya meminta saya bercakap secara pribadi. Meja dipenuhi dengan pelbagai maklumat yang beliau cari di internet. Amy, adakah kamu benar-benar tahu tempat macam mana Malaysia itu? Sambil bercakap, bapak saya menunjuk kepada satu laporan berita. Beliau menyebut tentang ketegangan politik serantau, kebimbangan keselamatan yang beliau dengar, dan isu keselamatan jalan raya. Semua ini merisaukan ibu bapak saya. Malaysia berada di zon sensitif politik. Konflik boleh berlaku pada bila-bila masa. Anak kami akan pergi ke tempat seperti itu. Nada bapak saya penuh dengan keprihatinan yang tulus. Reaksi ibu saya lebih emosional. Saya tengok berita jalan raya di sana huru-hara. Dan masyarakat itu mungkin tidak begitu mesra kepada orang asing. Perbezaan budaya pasti menjadi masalah besar. Beliau menyebut beberapa isu yang berlaku di komuniti imigran di Amerika Syarikat untuk meluahkan kebimbangannya. Penentangan ibu bapak saya semakin kuat dari hari ke hari. Walaupun dalam perhimpunan keluarga ini menjadi topik utama. Saudara Mara berkata, "Kenapa nak pergi jauh sangat? Ramai lelaki baik di Amerika. Saya dengar budaya Asia, wanita selalunya terseksa. Setiap kali mendengar kata-kata ini, hati saya sakit. Terutama ibu saya. Beliau berasa seperti anak perempuannya dirampas. Anak yang dibesarkan lebih 20 tahun akan dihantar ke tempat yang begitu jauh." Beliau menangis sambil berkata, "Melihat keadaan beliau, hati saya hancur. Malah rakan-rakan saya memberikan nasihat atas dasar prihatin. Perlu sangat ke pergi Malaysia? LDR pun dah cukup susah. Sekarang nak pindah pula." Setiap kali mendengar kata-kata ini, keazaman saya mula goyah. Konflik keluarga berterusan selama berbulan-bulan. Topik ini akan dibangkitkan setiap kali makan malam, dan perbualan akan berakhir dengan corak yang sama. Kerisauan dan penentangan ibu bapa, dan keazaman dan ketegasan saya. Seolah-olah ada garisan selari yang tidak pernah bertemu di antara kami. Saat yang menentukan berlaku semasa perhimpunan keluarga Thanksgiving. Apabila semua orang hadir, bapak saya sekali lagi coba memujuk saya. "Amy, saya tanya buat kali terakhir. Kenapa mesti Malaysia? Kalau kamu sayang Junjie, kenapa tak suruh dia datang Amerika? Kenapa anak kami perlu pergi ke tempat yang begitu jauh?"
Pada saat itu, saya tidak dapat lagi menjelaskan dengan logik. Walaupun saya bercakap tentang pertumbuhan ekonomi Malaysia, keselamatan kehidupan harian, pendidikan yang baik, atau sistem kesehatan awam, mereka mungkin tidak akan mendengar. Akhirnya, saya memutuskan untuk meluahkan perasaan saya yang sebenar, sebab dia Junjie. Tiada penjelasan lain. Saya hanya mau bersama dengan orang yang saya cintai. Semudah dan sejelas itu alasannya. Tidak kira negara mana atau cabaran apa yang akan dihadapi, saya bersedia menghadapinya bersama beliau. Ibu bapak saya kelihatan terdiam dengan jawaban itu. Bapak saya mengeluh panjang. Ibu saya memalingkan muka. Keheningan pada masa itu sungguh panjang. Dikelilingi oleh keheningan keluarga, saya berasa sunyi. Persiapan perkawinan lebih sukar daripada yang dijangkakan. Ibu bapak saya berkata mereka akan hadir, tetapi saya dapat merasakan mereka sudah menutup hati. Daripada menempah tempat hingga memilih gaun pengantin, saya berharap mendapat bantuan ibu saya seperti biasa. Tetapi beliau tidak bersemangat seperti dahulu. Pada hari perkawinan, mereka coba memaksa senyuman, tetapi saya dapat merasakan kerisauan dan kesedihan yang tersembunyi di sebalik senyuman itu. Apabila ibu bapak Junjie tiba dari Malaysia, suasana masih janggal. Walaupun ada halangan bahasa, halangan hati nampaknya lebih tinggi. Hari kami terbang ke Malaysia selepas berbulan madu. Perpisahan di lapangan terbang adalah menyakitkan. Ibu saya berkata hingga saat terakhir, kalau betul-betul susah, baliklah sini bila-bila masa, nak. Tetapi saya tahu, maksud sebenar di sebalik kata-kata itu. Beliau mungkin berharap saya akan gagal dan kembali cepat, atau sekurang-kurangnya kerap berjumpa. Apabila saya berjalan melalui pintu pelepasan, saya menoleh ke belakang. Bayangan ibu bapak saya masih terukir di sana. Ekspresi kerisauan dan kasih sayang mereka, dan air mata ketika melambai semuanya menusuk hati saya. Saya memutuskan untuk berkahwin dengan Junjie dan berpindah ke Malaysia walaupun mendapat tentangan ibu bapak saya. Walaupun ini adalah pilihan untuk bersama orang yang saya cintai. Keputusan ini juga meninggalkan luka besar dalam hubungan keluarga kami. Tetapi saya tidak menyesal. Saya percaya bahwa suatu hari nanti ibu bapak saya akan paham. Dengan kepercayaan ini, saya memulakan kehidupan baharu di negara asing. Beberapa bulan selepas tiba di Malaysia, saya perlahan-lahan membiasakan diri dengan kehidupan di sana. Saya dan Junjie berpindah ke sebuah pangsapuri yang cantik di Kuala Lumpur. Pada mulanya, semuanya terasa baharu. Daripada sapaan jiran di dalam lift, sistem pengurusan kondominium, hingga cara menggunakan peti surat pintar, saya perlu belajar satu persatu. Yang paling sukar ialah bahasa. Bahasa Melayu yang diajar oleh Junjie tidak mencukupi untuk perbualan harian. Sukar untuk mencari barang yang saya mau ketika membeli belah di pasar raya. Saya juga berasa bingung di kedai runcit berhampiran rumah karena masalah komunikasi. Tetapi yang mengejutkan saya ialah kemesraan orang ramai. Apabila saya bercakap dalam bahasa Melayu yang tersangkut-sangkut, mereka coba mendengar dan mereka yang boleh berbahasa Inggris sedikit akan berusaha untuk membantu. Terutama Kak Ya yang tinggal di tingkat atas saya, beliau adalah penyelamat saya. Apabila saya bersendirian di rumah, beliau sering berkongsi masakan yang dibuatnya. Pada mulanya, saya berasa bersalah, tetapi saya juga merasakan kehangatan beliau. Beliau berkata, mesti susah pindah dari negara asing. Beliau juga mengajar saya memasak makanan Malaysia. Daripada nasi lemak kepada laksa dan satai, saya belajar satu persatu dengan perlahan. Pada mulanya, sukar juga untuk bergaul dengan kumpulan ibu muda di komuniti. Karena perbezaan budaya dan halangan bahasa, sukar untuk menyertai perbualan mereka. Tetapi selepas beberapa bulan, apabila saya mulai menyertai aktiviti kecil di komuniti, saya perlahan-lahan menjadi rapat dengan mereka. Melalui mendengar perbualan mereka tentang pendidikan anak, kerja suami, dan hal keluarga mentua, saya banyak belajar tentang kehidupan wanita Malaysia. Keprihatinan Junjie juga merupakan sumber kekuatan yang penting bagi saya. Setiap hari selepas pulang dari kerja, beliau akan bertanya tentang hari saya. Pada hujung minggu, beliau akan membawa saya ke pelbagai tempat di Kuala Lumpur untuk merasai budaya Malaysia. Kami melawat KLCC, Museum Negara, dan Pasar Malam Petaling Street, membolehkan saya mengenali tempat ini dengan perlahan-lahan. Kira-kira 2 tahun berlalu, saya merasakan tempat ini benar-benar menjadi rumah saya. Bangun pagi, membuka tingkap, melihat pemandangan bandar dan bukit di kejauhan, bunyi lori sampah yang biasa, dan sapaan jiran.
Semuanya menjadi sebahagian daripada kehidupan harian saya. Kemahiran bahasa Melayu saya juga bertambah baik. Saya kini boleh bergurau dan berbual dengan orang di sekeliling. Kemudian datanglah titik perubahan terbesar dalam hidup saya. Saya hamil. Pada saat kehamilan disahkan di hospital, kegembiraan itu sungguh luar biasa, tidak dapat saya lupakan. Junjie memeluk saya dengan mata berkaca. Kami tenggelam dalam kebahagiaan itu untuk seketika. Tetapi pada masa yang sama, hati saya resah. Kesakitan tidak dapat berkongsi berita baik ini dengan ibu bapak saya. Selama 3 tahun, kami hampir tidak berhubung. Sukar untuk tiba-tiba menelepon mereka. Selepas berpikir beberapa hari, saya menguatkan semangat dan menelepon. Ketegangan menunggu panggilan dijawab tidak akan saya lupakan. Apabila saya mendengar suara ibu saya, air mata saya hampir mengalir. Mama, ini Amy. Senyap seketika, kemudian ibu saya kelihatan gembira. Saya mengandung. Apabila saya berkata demikian, ibu saya terdiam seketika, kemudian berkata dengan suara bergetar. Betul, Kena, itu adalah suara yang bercampur dengan kegembiraan, kejutan, dan emosi yang rumit. Bapak saya juga mengambil telepon. Tahniah, nak. Tetapi suasana masih agak janggal. Walau bagaimanapun, beliau nampaknya tidak dapat menyembunyikan keterujaan untuk bakal melihat cucu. Beliau bertanya tentang keadaan saya dengan prihatin. Panggilan telepon itu menjadi titik permulaan untuk kami berhubung semula dengan lebih kerap. Ibu saya sering menelpon untuk bertanya tentang kehamilan saya, hospital bersalin di Malaysia, dan sama ada saya cukup makan. Retakan selama 3 tahun nampaknya beransur pulih. Apabila saya hamil 7 bulan, ibu saya bertanya dengan berhati-hati, Amy, ayah dan mama nak pergi Malaysia. Boleh ke? Mendengar kata-kata itu, hati saya berdebar. Saya gembira, tetapi juga risau. Saya tidak dapat menjangka bagaimana ibu bapak saya akan melihat Malaysia. Marilah mama, saya rindu mama. Akhirnya, saya menjawab demikian. Junjie juga sangat bersetuju. Katanya, jika ibu bapak saya melihat Malaysia dengan mata mereka sendiri, mereka pasti akan paham. Apabila jadwal perjalanan ibu bapak saya ke Malaysia disahkan, saya penuh penantian dan pada masa yang sama keresahan. Pertemuan pertama selepas 3 tahun sudah cukup membuat saya gemetar. Tetapi yang paling saya risaukan ialah pandangan ibu bapak saya terhadap Malaysia. Saya takut mereka hanya akan melihat sisi negatif dan salah paham akan menjadi lebih besar. Akhirnya, tiba hari mereka tiba di Kalia. Saya dan Junjie menjemput mereka di lapangan terbang. Apabila ibu bapak saya melihat saya dengan perut besar, mereka kelihatan sangat terharu. Tetapi pada masa yang sama, pandangan mata mereka yang menyapu persekitaran juga luar biasa. Reaksi ibu bapak saya bermula sebaik sahaja, meninggalkan lapangan terbang. Ini betul ke Malaysia? Saya mendengar bapak saya berbisik. Beliau terkejut dengan kemudahan modern dan sistem lapangan terbang. Ibu saya juga melihat sekeliling dengan penuh minat dan berkata, jauh berbeza dari yang saya bayangkan. Semasa menaiki KLIA Express atau KLIA Transit ke Kuala Lumpur, ibu bapak saya terus melihat keluar tingkap, pemandangan bandar yang bersih dan teratur, sistem tren yang beroperasi dengan teratur, dan tingkah laku penumpang yang tenang kelihatan lebih mengejutkan mereka. Saya dengar ada ketegangan politik di sini, tapi kenapa nampak macam tenang saja, ibu saya berbisik. Apabila bertukar tren di stesen pertukaran, mereka lebih terkejut. Sistem pengangkutan awam yang kompleks tetapi beroperasi dengan lancar. Sama ada pengumuman, skrin paparan digital, atau tingkah laku penumpang yang beratur dengan teratur, semuanya mengejutkan ibu bapak saya. Apabila pulang ke rumah, ekspresi ibu bapak saya sangat rumit. Apabila mereka melihat pangsa puri kami yang cantik, koridor yang bersih, dan kemudahan modern, mereka tidak dapat berkata-kata. Kamu betul-betul tinggal di tempat macam nih. Mereka bertanya dengan nada yang sukar dipercayai. Kejutan berterusan apabila kami masuk ke rumah. Daripada budaya menanggalkan kasut di pintu masuk hingga ke bilik air. Dengan bidet dan pelbagai peralatan modern, semuanya baru bagi ibu bapak saya. Terutama apabila mereka menghidu nasi putih yang dimasak dalam periuk nasi elektrik, mereka berseru, tak sangka bau wangi macam ni. Malam pertama kami habiskan dengan tenang di rumah. Junjie menyediakan hidangan khas Malaysia untuk melayan mereka. Ibu bapak saya kelihatan teragak-agak dengan makanan yang tidak pernah mereka makan, tetapi mereka mencoba satu persatu. Laksani lebih sedap dari yang saya bayangkan.
kata ibu saya sambil tersenyum. Suasana sedikit lega. Lewat malam, mereka kelihatan letih. Jadi saya menyuruh mereka berehat. Tetapi nampaknya jet lag membuatkan mereka tidak dapat tidur. Pada masa itu, saya mencadangkan, ada taman Tasik yang cantik berhampiran sini. Nak pergi bersiar-siar. Pada mulanya ibu bapak saya agak teragak-agak karena sudah pukul 11 malam. Selamat ke keluar malam-malam, mereka bertanya dengan risau. Di New York, melakukan perkara seperti ini adalah tidak terfikir. Selamat. Di sini betul-betul selamat, kata saya. Junjie juga menambah. Ya, ayah, mama. Malam di Malaysia pun selamat. Akhirnya, ibu bapak saya dengan rasa ingin tahu memakai jaket dan keluar bersama kami. Kami meninggalkan Pangsapuri dan berjalan ke Taman Tasik berhampiran. Laluan pejalan kaki yang bersih dan terang benderang, serta pemandangan orang ramai yang bersiar-siar dan berbasikal walaupun pada larut malam, sekali lagi mengejutkan ibu bapak saya. Tak sangka orang boleh keluar bersiar-siar dengan bebas macam ni. Mereka berseru. Anak muda yang bercakap di telepon dengan tenang di tepi jalan. Nenek tua yang berjalan dengan anjingnya. Dan pelajar yang pergi ke kedai serbaneka pada larut malam untuk membeli snack. Setiap adegan adalah dunia baharu bagi ibu bapak saya. Ia sama sekali berbeza dengan suasana jalanan New York pada larut malam. Ini betul ke tempat yang sensitif politik tuh, bapak saya berbisik. Mendengar kata-kata itu, hati saya tersentak. Saya dapat merasakan ibu bapak saya mula melepaskan prasangka mereka terhadap Malaysia sedikit demi sedikit. Dalam perjalanan pulang, kami singgah di kedai serbaneka. Sistem kedai serbaneka yang beroperasi 24 jam. Pelbagai jenis barangan, dan rak yang bersih dan tersusun. Sekali lagi memberikan kesan yang mendalam kepada ibu bapak saya. Lebih teratur daripada di Amerika, kata mereka. Malam itu, ibu bapak saya berkata kepada saya secara pribadi, Amy, mungkin kami silap faham tentang Malaysia. Mendengar kata-kata itu, saya sangat gembira. Tidak sangka mereka boleh membuka hati secepat ini dalam masa sehari. Tetapi ini baru permulaan. Dalam kehidupan beberapa hari seterusnya, lebih banyak perkara yang mengejutkan menanti ibu bapak saya. Malam itu saya tidur dengan penuh penantian. Yakin bahwa ibu bapak saya akan melihat wajah sebenar Malaysia. Keesokan paginya ibu bapak saya bangun awal. Sebahagiannya mungkin karena jet lag, tetapi yang lebih penting, pemandangan yang mereka lihat semasa bersiar-siar malam tadi masih bermain di pikiran mereka. Semasa saya menyediakan sarapan, ibu saya melihat keluar tingkap dan berbisik. Sungguh tenang. Bunyi yang datang dari seluruh komuniti pada awal pagi adalah baharu bagi ibu bapak saya. Pemandangan penduduk mengasingkan sampah dengan teratur. Perbualan lembut ibu-ibu yang menghantar anak ke sekolah, dan bunyi tapak kaki orang yang berjoging. Semuanya berbeza sama sekali dari New York. Amy, tengok itu. Bapak saya menunjuk ke bawah dari balkoni. Di titik pengumpulan sampah komuniti, penduduk beratur untuk membuang sampah yang telah diasingkan. Menanggalkan label dari botol plastik, membilas untuk kitar semula, mengikat kertas dalam kategori yang betul. Ini adalah pemandangan yang menakjubkan bagi ibu bapak saya. Di Amerika, kami buang semua dalam satu bag, kata ibu saya dengan terkejut. Terutama apabila mereka melihat seorang makcik dengan mesra mengajar seorang pemuda cara mengasingkan sampah. Mereka berbisik, ini baru namanya budaya negara maju. Selepas sarapan, kami pergi membeli belah di pasar raya berdekatan. Dalam perjalanan menaiki LRT, MRT, ibu bapak saya sekali lagi terkejut. Apabila melihat tempat duduk keutamaan di dalam koce, dan seorang pelajar segera bangun untuk memberi tempat duduk apabila saya berdiri di hadapannya. Silakan duduk, kata beliau sambil tersenyum. Tindakan pelajar itu membuatkan ibu saya menitiskan air mata. Di New York, walaupun mengandung, tak semestinya ada yang bagi tempat duduk, katanya. Beliau berulang kali mengucapkan terima kasih kepada pelajar itu, sehingga beliau turun. Di pasar raya, lebih banyak perkara yang mengejutkan menanti mereka. Troli yang tersusun rapi di pintu masuk, rak yang bersih, dan yang paling penting, pelbagai pilihan barangan membuatkan ibu bapak saya terpegun. Pasar raya ini lebih bersistem daripada rantaian pasar raya besar di Amerika, kata bapak saya dengan terkejut. Terutama di bahagian makanan segar, ibu bapak saya sangat terkejut. Setiap sayuran dibungkus dengan baik dan dilabelkan dengan asal-usul dan sejarah pengeluaran yang terperinci. Di bahagian ikan,
Ibu saya terkejut dengan perkhidmatan pekerja yang membersihkan ikan dengan bantuan kuasa elektrik. Tak pernah saya lihat perkhidmatan yang begitu prihatin. Semasa membayar, lebih mengejutkan. Melihat sistem pembayaran otomatik yang modern dan pelbagai kaedah pembayaran, bapak saya berseru. Teknologi sudah maju sehingga ke tahap ini. Apabila beliau melihat Junjie membayar dengan mudah menggunakan telepon pintar, beliau berbisik, lebih maju daripada Amerika. Selepas meninggalkan pasar raya, kami makan tengah hari di sebuah restoran berdekatan. Di sana, satu lagi perkara mengejutkan berlaku. Kelajuan hidangan sangat pantas. Dalam masa kurang daripada 10 menit, makanan panas sudah dihidangkan. Ibu bapak saya, yang pada mulanya risau bagaimana makanan boleh sedap jika begitu cepat, sepenuhnya mengubah pikiran selepas suapan pertama. Bagaimana rasa macam ini boleh dibuat secepat ini? Kata ibu saya dengan terkejut sambil terus makan. Beliau sangat kagum dengan kuah laksa yang pekat dan sistem pelbagai lauk pauk sampingan yang disertakan. Di Amerika, air pun kena bayar. Tapi di sini banyak benda percuma. Pada sebelah petang saya telah membuat janji temu dengan dokter obstetrik. Jadi saya membawa ibu bapak saya bersama ke hospital. Sebaik saja tiba di hospital, mereka berdua terkejut dengan kebersihan dan sistem yang teratur. Daripada pendaftaran kepada menunggu dan bilik pemeriksaan, semua proses adalah digital. Semasa menunggu di ruang menunggu, ibu bapak saya melihat sekeliling. Mereka kagum dengan kerusi yang selesa untuk ibu mengandung, musik latar yang lembut, dan maklumat kehamilan yang tersusun rapi. Tempat ini lebih fokus pada perincian daripada hospital Amerika, kata ibu saya. Apabila masuk ke bilik pemeriksaan, ia lebih mengejutkan. Penjelasan dokter yang ramah dan terperinci. Pemeriksaan menggunakan peralatan modern. Dan yang paling penting, image ultrasound 4D yang jelas menunjukkan bayi di dalam kandungan membuatkan ibu bapak saya sangat terharu. Cucu kita nampak begitu jelas, kata ibu saya sambil menitiskan air mata. Bapak saya juga kagum dengan kemampuan dokter berkomunikasi dengan fasih dalam bahasa Inggris. Kaki tangan perubatan Malaysia sungguh mesra dan cekap, katanya. Kos juga jauh lebih murah daripada yang dijangkakan, yang sekali lagi mengejutkan ibu bapak saya. Selepas meninggalkan hospital, kami pergi ke sebuah kedai kopi berdekatan. Di sana, ibu bapak saya merasai budaya kedai kopi Malaysia buat kali pertama. Mereka terkejut dengan wifi percuma yang standar dan soket elektrik yang boleh digunakan dengan bebas. Di Amerika, nak tanya password wifi pun rasa bersalah. Tapi di sini boleh guna sesuka hati, kata bapak saya dengan kagum sambil menghirup kopi. Di kedai kopi itu, ibu bapak saya berbual secara pribadi. Mereka melihat keluar tingkap, pemandangan bandar yang indah, orang ramai yang bergerak dengan teratur, dan pemandangan kehidupan harian yang tenang. Kemudian ibu saya berbisik, memang tak sama dengan yang saya bayangkan. Dalam perjalanan pulang pada waktu petang, kami mendapat pengalaman lain. Di stesen LRT, MRT, sekumpulan anak muda secara semula jadi membantu seorang warga emas yang menggunakan kerusi roda. Komunikasi tanpa kata dan bantuan mereka membuatkan ibu bapak saya kagum. Ini adalah masyarakat di mana saling membantu adalah perkara biasa, kata bapak saya. Dan kami betul-betul tidak tahu apa-apa tentang Malaysia. Beliau mengakui, nampaknya rasa bersalah karena menentang perkawinan saya 3 tahun lalu mulai timbul sedikit demi sedikit. Pulang ke rumah, semasa menyiapkan makan malam, Junjie memesan penghantaran makanan. Berapa lama agaknya nak sampai? Ibu bapak saya ingin tahu. Tetapi kurang daripada 20 menit selepas membuat pesanan, pizza itu tiba. Melihat pizza panas yang dibungkus rapi dihantar, mereka berdua sekali lagi terkejut. Sistem ini betul-betul cekap. Bapak saya berseru. Selepas merasai pizza, mereka berpuas hati dengan rasa dan perkhidmatan yang pantas. Terutama apabila mereka melihat sistem penjejakan masa nyata dalam aplikasi penghantaran. Mereka kagum dengan bagaimana kemajuan teknologi telah menjadikan kehidupan lebih mudah. Semasa makan malam, ibu bapak saya bercerita tentang pengalaman sepanjang hari. Daripada ketertiban di pusat sampah, kemesraan di LRT, MRT, sistem pasar raya, perkhidmatan hospital, hingga kemesraan orang ramai di masyarakat, semuanya berbeza dari jangkaan mereka. Amy, kami betul-betul tak tahu apa-apa, nak, kata ibu saya sambil memegang tangan saya. Sekarang saya rasa, saya paham kenapa kamu nak tinggal di sini. Mendengar kata-kata itu, hati saya berdebar.
Pada masa yang sama, saya berasa sedih karena kehilangan 3 tahun yang lalu. Bapak saya juga berkata dengan ekspresi serius, "Nak, ayah silap. Ayah tak tahu Malaysia macam ni. Ayah faham kenapa kamu gembira sangat di sini." Pada saat itu saya hampir menitiskan air mata. Lewat malam, kami keluar bersiar-siar sekali lagi. Tetapi kali ini, reaksi ibu bapak saya sama sekali berbeza dari semalam. Mereka kini melihat sekeliling dengan penghargaan. Bukan lagi terkejut, jalan-jalan yang selamat untuk berjalan walaupun pada larut malam, orang ramai yang berbual dengan tenang, dan suasana yang damai. Semuanya adalah penemuan baharu bagi ibu bapak saya. Kami singgah di kedai serbaneka untuk membeli sedikit barang. Mereka sekali lagi kagum dengan sistem 24 jam dan perkhidmatan kaki tangan yang mesra. Kemudahan macam ini pun susah nak dapat di Amerika, kata bapak saya. Dalam perjalanan pulang, bapak saya berbisik, "Amy, kamu tak buat keputusan yang salah. Ayat ringkas ini sangat bermakna bagi saya. Salah faham, jarak dan kesunyian selama 3 tahun beransur hilang dengan kata-kata ini. Sekarang, mama pun faham kenapa kamu pilih negara nih." Tambah ibu saya, "Jun Jie, orang yang baik. Dan negara ini pun tak sama macam yang kami pikirkan." Mendengar kata-kata ini, barulah saya benar-benar menarik nafas lega. Malam itu sebelum tidur, ibu bapak saya berkata kepada saya, "Esok kami nak tengok lebih banyak lagi." Ketegangan dan keresahan hari pertama kini telah bertukar menjadi rasa ingin tahu dan penantian. Saya sangat gembira karena ibu bapak saya mula memahami Malaysia yang sebenar. Tetapi ini baru permulaan. Lebih banyak pengalaman menanti mereka. Dan saya yakin pengalaman itu akan mengubah sepenuhnya hati ibu bapak saya. Beberapa hari terakhir ibu bapak saya di Malaysia adalah masa yang bermakna. Mereka kini melihat Malaysia dengan penghargaan, bukan terkejut. Dengan kasih sayang, bukan kerisauan. Terutama apabila mereka melihat saya yang mengandung. Mereka benar-benar merasakan betapa selamat dan gembiranya kehidupan di sini. Pada hari terakhir sebelum ke lapangan terbang, ibu bapak saya meminta untuk bersiar-siar sekali lagi di sekitar rumah kami. Jalan yang telah mereka lalui selama seminggu kini kelihatan berbeza sama sekali. Sama ada jiran yang berjalan dengan anjing, atau anak-anak yang berlari dan bermain dengan selamat, semuanya adalah pemandangan kehidupan harian yang damai bagi ibu bapak saya. "Tempat ini betul-betul bagus, nak," kata ibu saya sambil membelai perut saya. "Gembira rasanya cucu kita akan membesar dalam persekitaran macam ni." Mendengar kata-kata itu, mata saya berkaca. Saya tidak percaya. Orang yang menentang keras saya datang ke Malaysia 3 tahun lalu kini begitu lega. Dalam perjalanan ke lapangan terbang, bapak saya berbisik, "Amy, ayah betul-betul minta maaf, nak. Kami tak tahu apa-apa tentang Malaysia. Kamu buat keputusan yang betul." Junjie yang duduk di sebelah turut menundukkan kepala. "Ayah, mama, saya sangat hargai kefahaman ayah dan mama. Perpisahan di lapangan terbang kali ini berbeza sama sekali dengan 3 tahun lalu. Dahulu penuh kesedihan dan kerisauan, tetapi kali ini penuh penyesalan dan penantian." Ibu bapak saya menggenggam tangan saya. "Nanti lepas bersalin. Kami datang lagi, nak. Jaga diri baik-baik sampai masa itu." Kemudian beliau berkata kepada Junjie, "Junjie, saya serahkan anak saya kepada kamu." Bapak saya menggenggam tangan Junjie. Melihat adegan itu, saya dapat merasakan banyak perkara telah berubah. Saya tidak percaya 3 tahun dingin itu bertukar menjadi kehangatan dalam masa seminggu yang singkat. Beberapa minggu selepas ibu bapak saya pulang, mereka sering berhubung. Mereka menelepon hampir setiap hari untuk bertanya kabar. Saya juga dengar mereka berbangga bercerita tentang pengalaman mereka di Malaysia kepada rakan-rakan. "Kami betul-betul berprasangka," kata mereka sambil bersemangat menerangkan kebaikan Malaysia kepada orang di sekeliling mereka, terutama ibu saya. Beliau nampaknya tertarik dengan budaya makanan Malaysia. Katanya, beliau membeli sos soya dan arak beras di pasar raya New York dan mencoba memasak sendiri di rumah. "Saya buat nasi lemak ikut resipi yang kamu ajar. Sedap," katanya sambil menghantar beberapa gambar kepada saya. Beberapa bulan kemudian, anak perempuan saya dilahirkan. Beliau lahir lebih awal sedikit dari jangkaan. Saya segera menghubungi ibu bapak saya. Mereka tiba di Malaysia dalam masa kurang daripada seminggu. Ekspresi ibu bapak saya apabila melihat cucu perempuan mereka, buat kali pertama, tidak akan saya lupakan. "Ini bayi paling comel di dunia," kata ibu saya sambil menangis. Bapak saya yang biasanya pendiam pula ketawa riang, merenung cucu perempuannya tanpa berkelip.
Semasa lawatan kali ini, ibu bapak saya menemui aspek lain Malaysia. Mereka kagum dengan sistem penjagaan selepas bersalin di hospital. Di Amerika, terus balik rumah lepas bersalin. Tapi di sini ada penjagaan bersistem macam nih, mereka memuji. Sama ada penjagaan profesional, pengurusan nutrisi, atau perkhidmatan penjagaan bayi baru lahir. Semuanya adalah pengalaman baharu bagi ibu bapak saya. Selepas membawa bayi pulang ke rumah, ibu bapak saya terus kagum dengan sistem penjagaan anak di Malaysia. Daripada pemeriksaan dokter pediatrik yang ramah dan profesional, sistem vaksinasi, hingga kualiti dan keselamatan produk bayi, semuanya diuruskan dengan teratur. Kalau nak besarkan anak, mungkin Malaysia lebih baik daripada Amerika, kata ibu saya. Saya berasa sangat bangga apabila beliau berkata demikian. Semasa lawatan ini, mereka tinggal bersama kami selama lebih sebulan. Mereka menemani cucu perempuan mereka dan merasai kehidupan Malaysia dengan lebih mendalam. Saya melihat mereka berbual secara semula jadi dengan datuk dan nenek lain. Di kedai kopi berhampiran. Mereka juga kelihatan lebih mahir ketika membeli belah di pasar raya. Yang paling mengesankan ialah apabila mereka menyebut tentang keselamatan Malaysia. Tak perlu takut nak keluar bersiar-siar. Walaupun bawa bayi kecil kan, di New York, tak terfikir pun nak buat macam nih. Sebenarnya kami keluar bersiar-siar dengan stroller setiap malam. Dan mereka kelihatan sangat selesa. Selepas ibu bapak saya pulang, hubungan menjadi lebih kerap. Mereka kini mula mengikuti berita Malaysia dan berkata mereka mula menonton drama Melayu karena ingin lebih memahami negara tempat tinggal anak perempuan mereka. Beberapa bulan kemudian, ibu bapak saya datang lagi ke Malaysia. Kali ini, mereka merancang untuk tinggal lebih lama. Alasannya adalah untuk melihat cucu perempuan mereka membesar. Tetapi sebenarnya, kemudahan hidup di sini juga merupakan sebab penting. Semasa lawatan kali ini, ibu bapak saya menunjukkan perubahan yang benar-benar menakjubkan. Mereka mula belajar bahasa Melayu sedikit demi sedikit. Daripada salam asas dan terima kasih kepada comelnya dan sedap, mereka berusaha bercakap bahasa Melayu setiap kali menyapa orang di sekeliling. Itu sangat menyentuh hati, terutama bapak saya. Beliau masih kagum dengan sistem kecakapan tinggi di Malaysia. Sama, ada sistem logistik yang menghantar pesanan dalam talian keesokan harinya, sistem pengangkutan awam yang menghubungkan LRT, MRT dan bus dengan tepat, atau Wi-Fi percuma yang boleh digunakan di semua tempat awam. Infrastruktur macam ini pun susah nak dapat di New York, katanya. Ibu saya pula jatuh cinta sepenuhnya dengan budaya makanan Malaysia. Beliau pergi sendiri ke pasar tradisional berhampiran untuk memilih bahan-bahan dan meminta Kak Ya mengajar beliau memasak makanan Malaysia. Tak sangka budaya makanan di sini begitu mendalam, katanya. Mencabar diri dengan resipi baharu setiap hari. Apabila tiba masa untuk ibu bapak saya kembali ke Amerika Syarikat selepas tinggal selama kira-kira 3 bulan, kata-kata mereka sangat menyentuh hati. Sekarang rasa macam New York tak berapa selesa pula. Malam pun tak boleh keluar dengan tenang. Kata mereka membandingkan secara spesifik perbezaan antara Malaysia dan Amerika Syarikat. Di New York, nak naik subway pun kena risau. Berjalan sorang-sorang malam-malam bahaya. Tapi di sini boleh bawa cucu keluar bersiar-siar tengah malam. Kata-kata ibu saya ini menusuk jiwa saya. Hidup tanpa perlu risau tentang keselamatan asas. Ini adalah perbezaan besar yang dirasai oleh ibu bapak saya. Bapak saya juga berkata, di Amerika Syarikat, beliau sentiasa hidup dalam keadaan tegang karena isu senjata. Tetapi di sini, beliau tiada kerisauan itu. Beliau berulang kali menyebut tentang keselamatan Malaysia, terutamanya keselamatan sekolah dan tempat awam. Katanya Malaysia jauh lebih selamat. Kecekapan pentadbiran kerajaan juga merupakan bahagian yang mengejutkan ibu bapak saya. Di Amerika Syarikat, urusan dokumen mudah pun boleh mengambil masa berminggu-minggu. Tetapi di Malaysia, kebanyakan urusan dapat diselesaikan pada hari yang sama atau dalam masa 2 hingga 3 hari. Kecekapan macam ini patut kita pelajari, kata bapak saya. Beberapa bulan selepas ibu bapak saya pulang ke Amerika Syarikat, saya mendengar berita yang mengejutkan. Mereka berkata, mereka sedang serius mempertimbangkan untuk berpindah ke Malaysia selepas bersara. Kami pun dah tua, nak tinggal di tempat yang selamat dan selesa bersama cucu. Sebenarnya, ibu bapak saya sudah mula membuat persiapan untuk berpindah ke Malaysia. Mereka mula belajar bahasa Melayu dengan lebih bersistem dan mengkaji sistem insurans kesehatan dan polisi kebajikan warga emas Malaysia.
Mereka berkata sistem kesehatan awam Malaysia lebih menyeluruh daripada Amerika Syarikat dan kosnya juga jauh lebih murah. Mereka juga membuat perancangan konkret. Saya dengar mereka mula lebih kerap menceritakan kisah Malaysia kepada rakan-rakan mereka. Karena anak perempuan kami sedar tentang keajaiban Malaysia, kata mereka. Berbangga menunjukkan kebaikan Malaysia kepada rakan-rakan. Daripada seseorang yang risau, anak perempuannya pergi ke negara asing. Kini mereka menjadi orang yang berkata, Malaysia adalah negara yang sungguh hebat. Ini adalah perubahan yang menyeluruh. Beberapa tahun berlalu, kunjungan ibu bapak saya ke Malaysia telah menjadi acara tahunan. Mereka datang kira-kira 3 kali setahun dan tinggal selama beberapa bulan setiap kali. Menemani cucu perempuan mereka adalah kebahagiaan terbesar mereka. Terutama apabila melihat cucu perempuan mereka membesar dengan mempelajari bahasa Melayu dan Inggris secara serentak, mereka sangat berpuas hati. Berapa banyak peluang yang akan dimiliki oleh anak yang membesar dalam persekitaran antara bangsa seperti ini? Kata mereka, mengakui kelebihan pendidikan dui bahasa. Kini, ibu bapak saya akan berkata kepada saya, keputusan kamu pada masa itu sungguh bijak. Orang yang menentang dan berkata, kenapa mesti Malaysia? 3 tahun lalu kini berkata, mungkin lebih baik tinggal di Malaysia. Saya rasa banyak perkara telah berubah. Saya sendiri tidak lagi berasa sunyi karena jauh dari keluarga. Ibu bapak saya kini menganggap Malaysia sebagai rumah kedua mereka dan benar-benar menghargai masa yang dihabiskan bersama keluarga kami. Saya merasakan saya telah menemui makna sebenar keluarga yang merentasi budaya dan sempadan. Kini, keluarga kami sedang berkembang menjadi model baharu, bukan sahaja tinggal bersama, tetapi keluarga yang menghargai kedua-dua budaya Malaysia dan Amerika, dan yang paling penting, keluarga yang saling memahami dan menghormati. Nampaknya pilihan yang pada mulanya ditentang telah membawa kebahagiaan yang lebih besar kepada kami semua. Setiap kali ibu bapak saya berkata, nanti kami balik Malaysia, ya, saya berasa syukur yang tidak terhingga. Keajaiban Malaysia yang mereka rasai dan fahami, dan pemahaman serta kasih sayang mereka terhadap saya dan keluarga saya adalah punca semua perubahan ini. Kami kini benar-benar menjadi satu keluarga dalam arti kata yang sebenar.